بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه قليله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والقاتل لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada yang ke-20, muka surat 38. Memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kejadiannya. Muka surat 38. Siapa-siapa ada tanda, ada tanda, tanda cat. Kita lihat muka surat 38. Kita terlangkah ke asal belum baca. Tidak mengapa disebabkan kita akan baca semua dulu. Faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari. Maka barang siapa melihat kau ini adalah apa yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam semesta itu, padahal tiada dipandangnya al-haq di dalamnya atau kepadanya di sisi atau dahulunya atau kemudiannya, maka sesungguhnya telah menegakkan akan dia ketiadaan pandang. Demikian itu akan wujud anwar yang membukakan daripadanya haqa'iq al-anwar. Yakni maksudnya di sini barang siapa yang melihat dia akan kaun apa yang Allah telah cipta dan tiada memandang dia Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kaun yang menjadikan dan yang memerintahkan sehingga diketahui segala fi'ilnya, itulah perbuatannya, atau kepadanya yang mendirikan pada yang wajib dan atasnya mengasihi hingga gaib dia kepada segala bahagiannya dalam segala hak Tuhannya, padahal syukur dan ubudiyah baginya, maka tiada tinggal baginya syahwat dan dahulunya yang dahulu atasnya dalam wujud, kerana ia yang menjadikan baginya kerana wajib wujudnya bagi zatnya, tiada bagi lainnya atau kemudiannya, seperti mana bahawa dipandang akan kekalnya, kemudian dalam fana kaun binasanya makhluk, kerana ia yang menjadikan tiap-tiap satu yang menilik dia. Ada tiga di sini. Yang pertama, di sudutnya aqaid, di sudutnya akidah Islam. Akidah mengajar kita bahawa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta bukan satu kewajiban bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakannya. Dan tidak dikatakan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu menciptakan kaum makhluk agar makhluk mengenal dia sebagai pencipta dan kaum. Tidak demikian. Begitu juga jangan kita beranggapan
Allah tidak akan dikenal sebagai Tuhan sehinggalah Allah perlu menciptakan makhluk. Juga jangan kita beranggapan demikian. Mengapa agaknya apabila adanya isbat, penetapan, maka lawannya pun mesti undur. Kaedah yang itu. Penafian. Maksudnya gini. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tak cipta makhluk, lalu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak dikenali sebagai Tuhan yang menciptakan makhluk? Lalu Allah perlu cipta. Jadi soalan kita ini adalah Allah perlu cipta? Ya. Kalau Allah tak cipta, kita tak boleh nak kenal dia. Lalu pada Allah kamu hukum apa Allah perlu cipta? Dia adanya pendapat demikian. Tapi bila tanya soalan tu dia terdiam, dia tak boleh nak fikir. Apa maksudnya? Hukum adalah Allah. Kamu menetapkan hukum apa sehingga Allah perlu cipta. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak cipta, tak kenal. Konsep ini sama juga seperti mana konsep Allah itu perlu adil. Kalau tak adil, huru hara di dunia. Lalu soalannya adalah, Allah perlu adil. Apa hukum ada Allah perlu adil? Adilnya Allah itu hukum ini perlu untuk apa? Allah perlu adil. Apa hukum? Allah perlu adil. Adil. Dia tak nak fikir. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajar kita. Kita tak boleh kata Allah perlu adil. Allah menghukum mesti melalui keadilannya. Dia tidak boleh menghukum tanpa keadilannya. Itu adalah mazhab yang mu'tazilah. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang-kadang orang Melayu kita bukan sebut begitu. Allah Subhanahu Wa Taala bila dia menetapkan sesuatu, dia perlu menetapkan secara adil. Rasul Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawasanya keadilan Allah tidak boleh disifati melalui akal manusia. Ini dia menghukum Allah mesti adil sekian dengan akal manusia. Dia melihat kerajaan, dia melihat negara, dia melihat dunia penuh dengan keadilan. Lalu disandarkan keadilan yang sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bertentangan di surah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti mana contoh konsep apabila Allah memilih buat hamba-Nya, maka Allah memilih yang terbaik bagi hamba-Nya. Itu juga adalah mu'tazilah bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Apa maknanya di sini? Kita yang menetapkan Allah mesti memilih yang terbaik untuk kita. Jika alami apa yang sampai kepada kamu memang yang terbaik, tidak boleh jawab. Konsepnya di sini adalah Allah harus, sifat harus bagi Allah pada fi'ilnya atau apa, harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk, harus bagi Allah nak kenalkan dia sebagai Tuhan kepada makhluk yang telah dicipta. Mengapa agaknya? Kerana makhluk setelah diciptakan, makhluk tidak mengenal siapa penciptanya. Sehingga Allah memperkenalkan diri kepada makhluk, dia mencipta. Mengapa agaknya? Kerana kalau sekiranya makhluk itu Allah cipta, setelah Allah cipta, terus langsung dia mengenal Allah. Jadi soalannya di sini, bagaimana makhluk itu boleh terus langsung dia mengenal Allah, sedangkan Allah tidak mengenali, dia mengenal sesuatu, tidak tahu apa-apa. Fi butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu keluar daripada perut ibu kamu dan kamu tidak akan mengetahui apa-apa. Sehingga ke satu peringkat diberitahu Allah. Kalau dia tahu, itu kaedah di sudah akidah di sunnah wal jamaah. Cuma dalam kitab kita ini 3 perbahasan. Sebahaskan yang pertama akidah. Akidah mengajar kita melalui 2 bahagian ini. Bahagian yang pertama untuk orang-orang awam. Sejak itu. Untuk orang-orang awam, tanda bukti Allah wujud, ini kaum apa yang dicipta adalah. Itu bagi orang awam. Bahkan dalam pengajian sifat 20 secara umum,
tanda wujudnya Allah, sebab sifat yang pertama wajib ada Allah wujud. Ada. Apa tandanya Allah Subhanahu Wa Taala itu ada? Adanya alam. Mengakui adanya alam kerana adanya Allah. Itu adalah akidah dari sunnah wal jamaah. Cuma biasa-biasa secara umum. Tanda adanya Allah kerana adanya kita. Itu ada sunnah wal jamaah. Cuma secara umum, secara asas dasar yang untuk semua umat Islam pegangnya ini. Adanya Allah kerana adanya kita. Adanya Allah kerana adanya alam. Maksudnya pencipta. Makna kalimat ada itu ada kerana ada yang menciptakan. Sekiranya tidak ada, maka tidak ada kaitan pada Allah. Itu yang ulama-ulama bila memperhalusi, dia kata konsepnya begini. Ini bagi orang awam boleh terima, tapi bagi orang ahli makrifat dia kata perlu diperhalusi. Mengapa agaknya? Adanya Allah kerana adanya kita. Langsung kalau tak ada kita, ada Allah tak ada. Konsep itu, adanya alam, adanya Allah kerana adanya alam semesta yang dia cipta. Baik. Cuma soalannya, kalau tak ada alam semesta, ada tu ada ke tidak Allah? Sebab konsep kamu adalah kerana adanya Allah, maka adanya alam. Kalau tak ada alam, ada Allah ke tidak? Jawapannya tak ada lah, sebab tak ada alam. Dah ada alam, baru ada Allah. Maka konsep itu, kedua ulama ahli sunnah wal jamaah ahli makrifah memperhalusi lebih lagi. Bagi orang awam di stop kat situ. Adanya Allah dan wujudnya Allah kerana adanya alam semesta. Stop. Harap-harap jangan ada pertanyaan di kalangan ahli makrifah. Sebab ahli makrifah dia memperhalusi. Baiklah kamu berpegang dengan ini, kami tidak pun, kami tidak menolaknya. Cuma kalau sekiranya konsep ini ditanya, sekiranya tidak ada alam, ada Allah atau tidak? Dia kata tak ada. Tapi konsep kamu adanya Allah kerana ada ni yang akan kau alam semesta. Kaedah itu. Lalu kalau tak ada ni kau, Allah ada atau tidak? Dia tak ada juga. Tak ada lah Allah. Sebab tak ada yang konsep itu bahasa akidah ahli sunnah wal jamaah itu ada 3 bahagian. Satu, ahli sunnah wal jamaah fatwa mereka untuk umum secara jumhur kebanyakan. Seperti contoh gini, di sudut akidah Islam, umat yang terbaik umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad. Sebab semua ada 70 umat yang terbaik umat Nabi Muhammad. Baik. Di dalam umat Nabi Muhammad, siapa manusia yang terbaik? Siapa yang nomor 1? Jawapannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian siapa? Kemudian Umar. Kemudian siapa? Kemudian Utsman. Kemudian siapa? Kemudian Ali radhiyallahu anhu ajma'in. 4 orang ini khalifah, orang yang syurga. Cuma pada tertib. Siapa yang letak dulu? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Inilah perbahasan ulama akidah sunnah wal jamaah. Cuma kita nak ambil yang mana? Ambil Abu Hasan Al-Sy'ari dari sunnah wal jamaah Sy'ariyah. Dia kata 4 orang khalifah ni dalilnya adalah qat'i. Qat'i apa maksud? Diputuskan secara yakin dan jangan sampai tak yakin. Pegang aja yang 4 ini. Jangan tanya-tanya dah. Kaedah untuk ahli sunnah wal jamaah secara umum untuk semua pegangnya ini. Kaedahnya 4 orang khalifah pada tertibnya jangan diubah dah. Pegangnya ini sampai mati. Syariah. Tapi bila diperhalusi, ada juga ulama menyatakan 4 orang khalifah ini dalilnya zanni, tidaknya qat'i. Apa yang zanni di sini? Ya, kita boleh menetapkan sesuatu atas satu ketetapan atas dasar ilmu kita, cuma hakikatnya tidak pasti.
Kita boleh menetapkan, cuma hakikat ketetapan kita tidak pasti. Kita letak ahli Abu Bakar, kemudian Osman, kemudian Umar, kemudian Osman, kemudian Ali. Selesai. Tetapi tak boleh nak diputuskan konsep ini kerana apa begini. Kalau sekiranya sosok orang itu memandang bagi saya yang paling utama Ali. Bagi saya lah. Ini saya boleh sunat jamaah juga dia kata. Bagi saya yang paling utama Ali boleh Abu Bakar. Adalah dalil-dalilnya. Kalau pegang yang muzanni tidak mengapa, tapi kalau pegang yang qat'i salah tu. Salah mana kamu boleh keluar daripada dasarnya ahli sunnah wal jamaah. Salah kaitan kamu. Kerana apa? Kamu tak boleh terima macam tu. Kamu terima juga Abu Bakar Siddiq yang paling utama. Jadi nak keluar daripada dia bukan di sunnah Asy'ariyah, jadi dia kena pegang Asy'ariyah. Dan mungkin ulama-ulama kasyaf dia mengatakan Abu Bakar itu qat'i, Umar, Uthman, Ali, Zanni. Boleh letak saja lepas Abu Bakar tu Uthman pun boleh. Ataupun setelah Abu Bakar boleh letak Ali. Ataupun Umar. Dan sunnah wal jamaah. Jadi kita pegang yang mana Asy'ariyah. Pergi menyelamkan itu, pegang itu. Itulah di sudutnya, contoh-contoh di sudutnya akidah dari sunnah wal jamaah, termasuk juga yang disebutkan kita. Ini bagi kita. Akidah yang pertama di sunnah wal jamaah, secara akidah jumhur, kebanyakan ulama berpegang bahawasanya tanda adanya Allah kerana adanya yang diciptanya, itulah kaun. Ibarat Muslim. Kaun. Dan penghulunya akaun adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sudut semua kaun, apa yang paling dimulai oleh Allah, apa makhluk yang mula-mula Allah Subhanahu wa taala cipta. Begini kata ulama, kamu kena nampak makhluk ada tertib. Kamu boleh lihat makhluk wujud kemudian yang ini, kemudiannya ini, kemudiannya ini. Kamu kena lihat pada makhluk itu. Tapi pada Allah yang maha menciptakan, kamu tak boleh menyifati Allah itu. Kenapa juga itu? Kehalusan akidah dan sunnah wal jamaah. Makhluk yang Allah cipta, kamu boleh lihat dengan summa stawa ila sama'i fasawwa sab'a samawati. Maknanya Allah Subhanahu wa taala yang terlebih dahulu dia tetapkan dulu, dia tak cipta. Tapi jangan nampak Allah Ta'ala pada zatnya di sini. Hanya nampak makhluk yang dia tetapkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala mencipta, lalu makhluk itu pun berlangsunglah kehidupannya. Sehingga daripada makhluk itu juga Allah cipta yang lain. Allah cipta nur, daripada nur Allah Subhanahu wa taala juga ciptanya langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala cipta juga matahari bulan. Itu sumbernya berasal pada cahaya. Ahli falsafah dia kata bermula pada setitik cahaya. Falsafah. Dalam Islam kita tak kata setitik pun, kita tak boleh nak hakikatkan cahaya yang macam mana? Pada sunnah Allah. Jadi ini yang pertama, akidatul Islam. Yang kedua berpegang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kaun alam semesta tanpa kita beranggapan sangka kita kepada Allah bahawa Allah itu muradun, dia bertujuan untuk menciptakan kaun alam semesta kerana tujuannya agar al-kaun alam semesta mengenal dia sebagai pencipta. Apa maksudnya? Muradullah, tujuan Allah.
Tetapi ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki murad, itu adalah iradah, qudrah wa iradah. Tetapi jangan ditafsiri murad di sini dengan tujuan. Apa maknanya di sini? Ya, kamu boleh sebut muradullah. Allah menciptakan alam semesta ini atas kehendaknya, qudrah wal iradah. Cuma kamu tak boleh beranggapan Allah perlu cipta kerana dia pun memilikinya sebuah tujuan dalam penciptaan. Lalu ditanya apakah tujuannya? Oh, kita tidak tahu. Apa maksudnya di sini? Allah bertujuan dalam menciptakan langit dan bumi. Tapi kita tak tahu hakikat tujuan. Salah di sunnah akidah, di sunnah wal jamaah. Tujuan itu jangan ditafsiri. Murad itu betul. Jangan dikatakan murad ditafsiri dengan yang tujuan. Itu aja. Maknanya apa yang Allah cipta memilikinya murad. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi idza arada itu murad, itu irada, itu wujud, itu sifat dia. Itu bukan makhluk. Cuma jangan ditafsiri. Idza arada syai'an, apabila Allah bertujuan untuk menciptakan sesuatu, kun fayakun. Yang itu tadi. Sehingga dah diambil satu istilah, segala-galanya ada tujuan. Kita tak nafikan segala-galanya ada tujuan. Kalau pada makhluk, apa tujuan kita datang? Mesti ada tujuan. Al-umuru bimaqasidiha. Setiap daripadanya urusan-urusan perkara. Ada tujuannya. Itu makhluk. Tapi pada Allah Subhanahu wa taala di sunnah wal jamaah mengatakan Allah ada iradah, qudrah. Tapi jangan kata dengan tujuan. Kenapa agak ni? Kerana tujuan setelah memandang apa yang akan berlaku. Ini tujuan. Kenapa kamu menyimpan? Kerana saya melihat akan datang. Waktu saya sakit, yang saya simpan ni adalah saya guna. Itu tujuan dia menyimpan. Contoh. Lalu kalau dikatakan Allah memiliki tujuan, Allah bertujuan. Maknanya dia juga perlu cipta makhluk. Kalau tak cipta makhluk, nanti makhluk tak kenal dia. Kalau makhluk tak kenal dia, macam mana nak menyembah beribadah kepadanya? Akan bermain kudin. Hakikatnya salah. Itu akidah yang kedua. Allah tidak memiliki tujuan. Yang ketiga di sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidaklah Allah menciptakan kaun agar kita tahu wajibul wujud itu Allah. Ini tiga di sudut akidah. Dia banyaklah ini dasar. Tidaklah Allah menciptakan makhluk agar kita mengetahui wajibul wujud. Kerana apa? Kerana makhluk itu cipta, Allah cipta. Akhirnya makhluk mengenal makhluk, bukan makhluk mengenal Allah. Apa maknanya di sini? Hakikatnya makhluk mengenal Allah, Allah mengenali kenal dia. Dan bukan melalui yang makhluk. Makhluk. Hakikatnya apa di sudut akidah? Kita mengenal Allah melalui hidayah, taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan bukan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang dicipta. Jadi hukum pada mengetahui wajibul wujud bukan kerana alam ni. Tahu hukumnya wajibul wujud kerana wajibul wujud yang bagi tahu kepada kita Allah sendiri. Ini yang lebih utama yang kita pegang berbanding kita kenal Allah kerana alam ni. Mana dengan alam lah kita mengenal Allah. Itu yang jadi konsep Allah bertujuan menciptakan alam. Golongan-golongan geng-geng ni lah. Kalau kita tak peradusinya ini, ini lah wujudnya. Allah Subhanahu wa taala cipta alam kerana tujuannya agar kita kenal Allah mencipta alam. Dia dah mula dengan takwil ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Lalu dia Allah memperkenalkan diri kita, mengenalkan dirinya kepada kita.
Cuma soalannya bila Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita sejak dia menghendaki kita diciptakannya, bukan setelah kita diciptakannya. Itu baru kenal wajibul wujud. Dan mula Allah berkehendak menciptakan kita, mengadakan kita yang hakikatnya jisim kita, jismania, aurat, jawar tak ada lagi. Tapi dia telah mengenalkan dirinya kepada kita atas takdirnya. Sehingga semua makhluk yang Allah cipta, semua telah langsung mengenal Allah dan tidak perlu diperkenalkan. Indahnya begitu. Lebih tepat dia sudah akidah dari sunnah wal jamaah mengikut adilnya ma'arifah. Adalah yang empat perkara ini jalannya nazar, itulah titik pengambil dalil mereka itu yang jadi daripadanya juhud pandang dengan mata hati segala orang ahli tarik dan ma'rifah mereka itu. Apa maknanya di sini? Tariqah dari ma'rifah. Jadi tariqah hubungannya dengan ahli ma'rifah bukannya adalah mereka membina sesuatu. Tariqah dan mereka juga berbicara dengan ma'rifah. Bukan begitu. Tetapi tariqah adalah dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah di sudut akidah, syariat dan juga maqamul ihsan, iaitu Islam, iman dan juga ihsan. Kemudiannya ahli-ahli tariqah inilah yang menyusunnya, yang menjaganya, yang memelihara tariqah Rasulullah SAW. Maknanya adalah tariqah tidak pernah diasaskan oleh sesiapa. Melainkan tariqah adalah satu yang telah Allah berikan kepada Rasul kita, sehingga dulu bangun Nabi menjadi satu buah tariqah. Dan dalam tariqah itu ada Islam, iman dan juga ihsan. Itulah maksud tariqah. Kemudian para sahabat memelihara tariqah tersebut. Kemudiannya para tabi'in, kemudian para tabi'in pun menyusul dan cara-cara mengamalkannya mereka jelaskan. Sehinggalah dinamai dengan tariqah, kerana itulah tariqah tidak pernah ada pengasasnya, melainkan Allah mengasaskan tariqah. Nabi, Allah beri tariqah itu. Dan Nabi juga tidak pernah mengasaskan tariqah. Mengapa agaknya? Kerana Rasulullah SAW hubungan Nabi adalah wahyu. Dan wahyu hubungannya adalah langsung dan bukan untuk mencipta sesuatu, mengasaskan sesuatu. Itu bukannya ta'rif pada wahyu. Kerana wahyu itu Allah berfirman, ittabi' ma yuha ilayya. Kamu ikut saja dengan aturan wahyu dan apa yang telah diwahyukan pada mu. Sekadar itu, ikut saja. Jadi bila ikut bukan mengasaskan sesuatu. Jadi inilah tariqah hakikatnya. Oleh kerana itulah tariqah. Bila disebut tariqah dengan Rasulullah SAW adalah wahyu. Kalau disebutnya ulama-ulama tariqah ini yang menjagai, memelihara tariqah Rasulullah. Maknanya adalah menyusun dan mengajar cara untuk mengamalkan tariqah tersebut. Maka yang awal itu mengambil dalil pada kaun hingga dilihatnya bahawa tiada pada kaun itu melainkan yang mempunyai kaun, itulah Allah. Dia masuk pada bahagian yang kedua. Apa maknanya di sini? Maknanya adalah kembali balik pada asma'ul husna Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sifat, tapi nama. Orang-orang awam elok belajar nama berbanding sifat. Kecuali ahli ma'rifah, dia boleh masuk sifat. Tapi kita elok belajar nama sebelum sifat. Jangan belajar sifat dulu, barulah nama. Tertib.
Kerana Allah berfirman dalam Quran, "Wadhkur isma rabbika." Dan hendaklah kamu sebut nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Banyak ayat Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut sebut nama. Dan nama Allah itu Tabarak, mempunyai barakah. Kata sebutan di lidah nama Allah ada barakah. Subhanallah wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa tabaraka ismuka, dan sungguh barakahnya ke nama-namamu ya Allah. Itu doa iftitah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya apa di sini? Bagi orang awam, dia kena belajar asmaul husna Allah. Sehingga yang dilihatnya kau itu adalah asmaul husna Allah, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala, melainkan di sudut akidah. Akidah kita mengajar sifat yang harus saja kamu boleh lihat. Jangan pandang sifat wajib, sifat pada yang kedua, sifat mustahil itu tak bukan pada Allah. Cuma kamu jangan pandang langit di alam ini dengan sifat zat dia, ataupun tunjukkan pada zat. Kamu lihat atas perbuatan dan namanya yang Allah ajar kepada kamu. Apa maknanya? Alam semesta ini adalah melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Sumbernya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh ini, contoh yang mudah. Kita dapat makan, kita dapat minum. Okey, dua mata kita melihat makanan, minuman. Itu zahirlah kita tahu. Cuma persoalannya, kalau kamu belajar lebih dalam lagi, kamu lihat apa sebenarnya makanan dan minuman. Saya nampak rezeki. Betul, bagus. Kamu dah nampak ada. Cuma rezeki ini datang daripada siapa? Allah. Nama apa Allah kaitkan pada zat dia, pada nama dia, yang dia itu memberi rezeki. Ar-Razzaq. Kamu nampak Ar-Razzaq. Kamu nampak Ar-Razzaq, yang maha mengurniakan rezeki. Kamu juga nampak nama. Terjemahan makna tak, tapi jangan nampak sifat. Ada beza. Sebab sifat itu mesti disifati kerana kewujudannya. Cuma Allah Subhanahu wa taala tidak menerima apa yang kamu sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia sudah akidah sunnah wal jamaah. Tengok Allah sebagai nama, jangan tengok sebagai sifat. Dan kita tengok Allah sebagai sifat, Allah nafikan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhanaka, maha sucimu Tuhanmu, maha suci Tuhanmu. Maknanya Allah itu sendiri dia bertasbih. Kerana dia memujikan atas diri dia, dan dia juga maha mulia bi'izzati. Amma yasifun, terhadap apa yang manusia seluruhnya sifatkan kepada Allah, memujikan. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Tak ada ayat Quran amma tasifun. Semua amma yasifun. Kalau amma tasifun, khusus. Kalau amma yasifun, umum. Apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Allah menafikan. Itu bukan aku yang kamu sifatkan. Tapi yang menyifatkan orang alim. Dia bukan aku juga. Apatah lagi bukan orang alim kita, bukan alim marifah, nak menyifatkan Allah satu sifat. Allah kata, aku menafikan sifat yang kamu sifatkan kepada aku. Itu Allah. Usabbihu, subhana adalah usabbihu. Aku menyucikan diriku daripada apa yang kamu sifatkan kepada aku. Kerana itu bukan aku yang mengenalnya sifat aku sendiri, bukan kamu. Tapi kan kita belajar akidah sunnah wal jamaah tentang sifat-sifat pada Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Cuma soalannya, sifat mustahil itu Allah ke? Jawapannya itu yang kita kena nafikan. Itu bukan Allah. Allah tak ada sifat itu. Jadi Allah menafikan manusia, sifat yang mustahil itu dia letak ke Allah.
dipandu Allah Ta'ala. Sifat yang mustahil pada Allah, dia pandu ke Allah. Dia bagi Allah dengan sifat yang mustahil. Sifat yang mustahil itu bukan pada sifat, pada zat dia yang wujud. Dan Allah kata, amma yazibun. Mana Allah menafikan terhadap apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Kenapa dia sudah akidah? Kerana manusia hari ini dia mudah-mudah menyifati Allah dengan sesuatu sifat. Cuma sumber sifat pertanyaan, contoh ini, itu pasal di akidah. Belajar, jangan belajar sifat dulu. Belajarnya konsepnya tanzih, menyucikan Allah daripada makhluk. Sifat makhluk, bentuk makhluk. Belajar yang dibagi betul-betul faham. Baru boleh belajar sifat. Kita pun juga, manalah kami nak tahu belajar mana dulu, Ustaz. Kita ada kitab suruh belajar itu. Kita tak tahu bahawa kitab itu kitab yang keempat. Kitab yang pertama bukan belajar ini. Belajar tanzih itu. Menyucikan Allah daripada sesuatu sifat yang tidak sepatutnya itu disifati pada Allah. Contohnya begini. Quran mengajar kita. Allah Subhanahu wa ta'ala al-basir. Al-basir. Dan ditanya al-basir itu apa? Allah As-Sami'. Apa itu As-Sami'? Dalam kitab ini menterjemahkan al-basir dengan maha melihat. As-Sami' dengan maha mendengar. Ini soalan nak ditanya. Ambil konsep yang mudah. Melihat dan mendengar. Maknanya lihat, dengar. Ini bahasanya bahasa apa ini? Ini bahasa Melayu. Mana dapatnya lihat dan dengar dalam bahasa Melayu dah. Daripada mana sumber melihat dan juga yang mendengar atau melihat dengar? Daripada kita. Akal ini dia pandu. Mata melihat, telinga mendengar. Mata dan telinga kamu yang mendengar, melihat dan mendengar. Mendengar dan melihat itu sifat. Itu sifat. Mata itu dia punya objek dia. Dasarnya, usulnya. Yang melihat itu adalah sifatnya. Mata yang melihat, telinga yang mendengar. Mata itu alat, telinga pun alat. Sifatnya melihat dan mendengar. Baik. Cuma soalannya, ini jangan kait dengan Allah. Kamu kita melihat betul dengan mata, kita mendengar dengan yang telinga. Jadi konsepnya kita sebut demikian untuk siapa? Untuk kita. Atas pengalaman kita dan ilmu kita. Cuma soalannya lagi, kalau kamu ambil dasar yang ini, kamu menyifati atas sifat Allah, kamu dah sadar. Kerana apa? Kamu melihat dengan mata, kamu melihat dengan telinga, dasar dengan akal kamu, kefahaman kamu. Dasar kefahaman kamu, akal kamu, rasa kamu cipta perkataan, lalu kamu letakkan Allah sebagai sifat. Soalannya, layak ke bagi kamu nak sebut itu ada Allah? Jawapannya tak layak kerana sungguhnya akal. Dalam menyifati pada Allah tak boleh melalui akal. Dalam menyifati pada Allah bukan jalan dengan bahasa. Itu yang saya berhalusi. Lalu kalau kita belajar sifat, maksud di sifat di sini adalah berkaitan dengan kembali balik perkara ini. Sifat itu bukan batu, sifat itu bukan zat dan tidak terpisah dengan zat. Lalu sifatnya apa? Sifat ini tidak ada dalam akal kamu. Tapi kan Allah menyebut Allah Maha melihat, betul? Kata kamu, tapi bukan kata Allah. Susah datang. Allah Maha melihat, ya betul atas kamu, tapi bukan kata Allah. Sebab Allah bukan Maha melihat, dia itu Al-Basir. Dia bukan Maha melihat, dia Al-Basir. Al-Basir itu nama dia. Dan tak diterjemahkan apa-apa makna, itu bukan nama sifat. Itu hakikat sifat. Hakikat sifat adalah tanpa memberi makna, tanpa memberinya terjemahan, tanpa bahasa, tanpa kalimah.
Kenapa agaknya? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak dikenal dengan jalan-jalan itu semua. Lalu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha melihat, Allah Maha mendengar melalui Al-Basir As-Sami'. Oh, Ustaz ni dah bagi saya biul dah bagi ni. Tak, yang saya sebutnya akidah Sunnah wal Jamaah. Kenapa agaknya gini? Sebab benda ini tidak diperhalusi. Contoh saya bagi yang mudah. Kamu dalam manusia, kehidupan manusia, percaya tak? Ada di antara umat Islam yang percaya Allah itu ada di atas langit. Ada. Allah itu ada di atas langit. Maknanya Allah bersama semua sifatnya di langit. Ya. Jadi soalannya, siapa yang kata Allah itu di langit? Soalan yang tanya. Maksud saya lah, kefahaman saya lah, Allah itu ada kat langit. Sebab apabila kamu kata Allah berada di langit, kerana bertempat itu sebagai sifat pada makhluk. Lalu sifat makhluk kamu letakkan Allah, layak bagi Allah disifati dengan sifat makhluk. Bertempat itu sifat. Bertempat itu arah dan jauhar itu sifat. Lalu kamu kata Allah Subhanahu Wa Taala itu di langit. Mana Allah menyifat kamu menyifati Allah bertempat. Betul atau tidak? Dia. Cuma soalannya bagaimana kamu bina konsep ni? Akal saya, kefahaman saya. Itu yang nak bagi tahu. Kerana kamu bina dengan akal kamu, konsep kamu lah. Lalu kamu menyifati Allah dengan yang tak layak pada Allah. Itu satu contoh. Contoh yang lain adalah Allah memberi. Betul. Kerana kamu dah tahu Allah itu memberi. Dan kamu tak tahu Allah Ar-Razak, Allah Al-Muqti, Allah Al-Wahhab. Yang kamu tahu Allah itu maha memberi. Betul, tidak dinafikan ke akal kita. Tapi bukan pada zat dan sifatnya yang hakiki. Allah maha memberi. Allah yang beri kita makan. Allah yang beri kita minum. Ya, tidak dinafikan. Cuma nak ditanya super konsep kamu Allah memberi. Jadi soalannya setiap daripada sifat mesti adanya kaif. Kaif itu apa? Bagaimana? Kaif. Akan ditanya bagaimana Allah memberi. Dia tak boleh jawab. Kerana semua sifat itu mempunyai kaif. Tetapi kaif hanya pada makhluk, tidak pada Allah. Kalau kamu belajar sifat Allah, tak ada kaif. Tidak ada bagaimana. Lalu kalau ditanya bagaimana Allah memberi, kamu boleh jawab, makna itulah sesuatu yang kamu sifati ada Allah, yang bukan sifat dia. Oleh kerana itu nak jawab apa, Ustaz? Kembali ada keagungan Allah yang memberi sehingga kamu tidak menyifati yang lain lagi. Itu bahawa hakikat orang yang kenal sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengapa agaknya? Kerana kalau ditanya bagaimana dia memberi, kamu boleh jawab, maka itu bukan sifatnya. Kerana sifat Allah tidak boleh dikaifkan. Tidak ada jawapan kalau ditanya bagaimana dia memberi. Kerana apabila kamu boleh menjawab bagaimana dia memberi, jawapan kamu semua adalah tarafnya makhluk. Sifat-sifat makhluk. Lalu kamu sandarkan bahawa Allah Ta'ala. Itu kan salah di sudut akidah Islam. Jadi bagaimana nak mengenal Allah pada macam ni pun dah salah. Oleh kerana itulah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui dia juga. Lalu bagaimana kita nak menyembah Allah kalau belum kenal Allah? Kita telah kenal Allah. Allah telah memkenalkan dirinya. Innani anallah. Adakah kamu tak pernah dengar ayat ni kepada kamu? Innani anallah. Sesungguhnya aku dah Allah. Allah itu apa? Nama pada zat. Dia bukan sifat. Ini Ar-Rahman. Akulah yang maha pemurah. Ar-Rahman itu terjemahan pemurah. Tapi itu bukan yang menunjukkan pada sifat. Ini Ar-Rahman adalah aku adalah nama Ar-Rahman. Tapi bukan aku disifati dengan Ar-Rahman. Kerana sifat hanya aku saja yang tahu. Bukan melalui pembangunan asas-asas akal kamu sehingga kamu menyifatkan aku dengan akal kamu. Amin.
Jadi bila kita belajar sifat adalah yang Allah Subhanahu Wa Taala menyifati atas dirinya, lalu Allah bagi tahu kepada kita itu baru jadi sifat. Tetapi kita binanya makna sifat, kita tunjuk kepada Allah. Allah menafikan apa yang sifat. Itu bukan sifat aku yang kamu bina dengan akal kamu. Oleh kerana itulah Allah sebut dalam Quran, kalau Allah beri yarzuqu man yasha bi ghairi hisab min haitsu la yahtasib. Bi ghairi hisab min haitsu la yahtasib adalah bila kaif. Tak kamu tanya bagaimana, baru kamu kenal aku memberi dia rezeki. Baru kamu kenal. Itu pasal bila ditanya Maryam, Nabi Zakaria tanya Maryam, wahai Maryam, ini makanan-makanan ini hanya ada dalam musim panas. Tapi sekarang kita musim sejuk. Masuk pula musim panas. Ya Maryam, ini makanan dimakan pada waktu musim sejuk. Sekarang kita musim panas. Balik. Kamu dapat mana? Lalu Maryam kata, oh ini aku dapat daripada Allah. Bila disebut daripada Allah, maka Maryam tidak mengkaifkan bagaimana. Tidak ada. Sebab dia terus langsung dengan Allah, dia tak jawab. Kita kena ambil kaedah itu. Sebab apa? Itu dia makrifat. Tapi kita ni orang awam. Ini makanan minuman ni daripada mana ni? Ini daripada kedai itulah kan kita order tadi. Dia lah masak. Kita kau. Itu adalah awam. Ahli makrifat Buddha kerjanya makanan ni datang pada mana? Turun kepada Allah. Dia tak jawab pada kedai. Kerana apa? Ini yang kita sedang belajar sekarang ni. Dia nampak kau ni pencipta. Dia tak nampak kau sebagai kau. Dia nampak kau ni Allah sendiri. Nak sampai peringkat begitu. Tapi kan itu semua makhluk, takkan kita nak cakap Allah. Alamak. Pemikiran kamu masih ni awam lagi. Belum masuk lagi. Belum masuk makrifat lagi. Kamu lihat ni semua asma'ul husna Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu lihat kalau hujan yang turun, kamu nampak apa? Saya melihat hujan yang turun, air yang turun. Itu adalah umum. Sekarang ni siapa turun ke hujan? Allah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an. Kami yang turun ke hujan. Jadi bila Allah menyandarkan kami yang turun ke hujan, lalu hujan ni apa? Hujan ni rahmat. Maka kamu nampak dah ar-rahmannya, jangan terjemah lagi. Kamu ambil air, kamu minum, kamu rasa sesuatu, rasa apa? Segar je air itu. Ada rasa yang lain? Tak ada rasa itu. Tapi kalau kamu belajar yang macam dia sebutkan ini, bila air itu masuk ke tubuh kamu, kamu merasa Allah Al-Latif. Jangan terjemah. Jangan beri makna. Terus langsung Allah Al-Latif. Seperti mana konsepnya Allah, apa terjemahan Allah? Tidak ada terjemahan Allah, tetap Allah. Kalau kita tak akan terjemah dengan Allah makna dan maksud yang lain. Begitu juga Ar-Rahman, dia adalah Ar-Rahman. Qul huwa Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ada terjemahan? Tidak ada terjemahan. Ada makna? Tidak ada makna. Kamu ahli makrifat. Kamu melihat ni makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, mana mata ini melihat orang-orang yang saleh insya-Allah, orang-orang beriman insya-Allah. Kamu nampak apa? Ya, zahirnya kamu melihat orang beriman, orang saleh. Tapi hakikatnya kamu melihat Allah Al-Muqtin, Allah Al-Muhaimin. Tapi kalau kita tak tahu Asma'ul Husna, kita tak boleh nak lihatnya ni. Okey, kamu sakit. Oh, ini sakit. Sakit. Beberapa hari kemudian bangun tidur pagi itu, tak ada dah sakit. Terhilang sakit. Kamu lihat apa? Saya lihat, saya dah tak sakit. Saya rasa saya tak sakit. Kenapa? Kamu orang awam. Tapi kalau sekiranya kamu sihat dan tak sakit, hakikatnya kamu sedang memandang Asy-Syafi. Allah yang Maha memberi sihat. Allah yang menyembuhkan. Yang itulah cerita dalam kitab ni, nak bagi tahu yang itu. Jadi dua mata sekarang ni masih melihat zahir kerana kita tahu yang zahir dan kita ahli zahir.
Tapi kita ajar kita, kamu kena lebih dalam daripada itu. Yang kamu lihat pada hakikatnya bukan kaun, tapi penciptanya kaun. Seperti mana pernah saya sebut. Ini nikmat minum. Ini salah satu nikmat yang Allah beri adalah nikmat kita dapat minum. Lalu lepas kita minum, kita Alhamdulillah. Alhamdulillah kita minum. Dapat minum. Cuma di sini, kamu lihat apa? Terus sewaktu kamu baca Alhamdulillah, kamu lihat apa? Saya lihat nikmat. Hari ini nikmat ni. Lalu saya Alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Memuji Allah. Tidak, kamu belum memuji Allah. Kamu memuji ni, nikmat ni. Kamu memuji air. Lidah kamu Alhamdulillah. Hakikatnya kamu sedang memuji air yang kamu minum. Kamu belum memuji dia yang memberi minum tu. Itulah kitabnya nak ajar macam tu. Hakikat yang kamu lihat bukannya makhluk pun. Hakikat yang kamu lihat itu Allah sendiri dengan asma'ul husnanya, nama-namanya, dan tak perlu terjemahan. Kalau kamu terjemahan memberi makna, Allah yasifut menafikan terjemahan kamu. Mengapa Allah menafikan? Macam mana tak menafikan? Kamu menterjemahkan sesuatu atas bahasa yang kamu kongsi. Apa maknanya? Hindu pun pakai, Kristen pun pakai, Melayu pun pakai, lalu kamu terjemahkan kata Allah. Bahasa tadi. Tapi Ustaz sekadar bahasa. Ya, sekadar bahasa, tapi bahasa itu membawa makna kan? Bahasa itu membawa kesan pada jiwa kan? Ya. Itu banyak ulama akidah dan sunnah wal jamaah dia kata, kamu kita kena belajar berhalusi lagi. Itulah cerita tasawuf. Contoh ini. Kami menyembah. Saya menyembah siapa? Allah. Allah. Kamu sembah. Saya hanya sembah Allah. Soalannya ada tak dalam Quran perkataan saya menyembah, kami menyembah, ada iya kena budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Itu awam, kefahaman awam. Ulama itu sendiri sebenarnya tak tahu nak terjemahkan apa iya kena budu. Kenapa? Ia kena bodoh, akhirnya diterjemahkan hanya kepadamu kami menyembah untuk membezakan Hindu sembah patung, Kristen sembah Yesus. Lalu kita hanya kepadamu, kita sudah semua menyembah Allah. Untuk orang awam pada zaman tersebut. Begitu. Dia saja. Ya. Kerana Allah kita semayang atau kerana Allah kan? Semua bermula pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana konsepnya kembali macam kita baca Bismillah. Bismillah dengan nama Allah pada diterjemahkan. Tapi hakikatnya adalah di lidah tidak akan menyebut Bismillah melainkan wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Satu perbuatan kehendaknya takkan berlaku atau kamu melainkan itu semua kehendak dia. Lidah menyebut Bismillah bukan kehendak kita, kehendak Allah. Bila kita solat bukan kehendak kita, kehendak Allah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh bermula pada kita. Walaupun kita kata usalli sahaja aku solat, hakikatnya usalli di lidah yang kita solat semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kalau kita kata kehendak kita, maka menunjukkan bahawa kita tidak melihat kehendak Allah. Kerana kehendak Allah ada dua. Satu dia menghendaki berlaku, satu menghendaki tidak berlaku. Kehendaknya juga mengkayakan, memiskinkan. Kehendaknya juga mengambil dan juga membiarkan, basit, menyempitkan, melapangkan. Ini ada dua kehendak dari situ. Lalu bila manusia dia tidak mahu mendirikan solat, makna dia tidak mahu kehendak Allah pilih dia untuk solat. Itu jadi apa? Dia enggan. Kenapa? Allah kehendaki dia solat, tetapi dia menghendaki untuk tidak solat.
untuk tidak solat tu masuk kehendak Allah, yang mana dia menolaknya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan kehendak Allah itu disifati dengan sifat yang harus pada makhluk. Itu nama sifat ta'alluq. Harus. Allah berkehendak, harus berkehendak untuk kita solat, tapi kita tidak mahu solat. Kerana kehendaknya itu harus, maka kita boleh pilih tidak solat. Kaedahnya itu. Tetapi bila dikaitkan sifat wajib pada Allah bukan ta'alluq, Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak menciptakan langit, menurunkan hujan, maka kamu tidak boleh hapuskan langit itu. Kamu tidak boleh menahan hujan. Itu kehendak yang ada pada wajib pada Allah Subhanahu Wa Taala. Haji faham ke? Betul, betul, betul tu. Syariat mengajar umum kita solat memanglah kerana Allah lillah. Kerana Allah itu menunjukkan pada keikhlasan kita dalam melaksanakan. Cuma pada hakikatnya seorang tidak akan ikhlas melainkan kerana Allah dulu. Contoh kita belajar ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu. Maknanya muraqabah musyahadah kata ulama, bukan kita yang membina seolah-olah kita melihat Allah ataupun kita rasa Allah melihat kita. Kata ulama akidah di sunnah wal jamaah adalah hakikatnya ihsan. Allah lah yang beri kepada kamu muraqabah musyahadah. Dan bukan bermula kepada kamu. Sebab kamu takkan mampu muraqabah musyahadah. Okey, contoh ini, kita kehausan, kita nak minum air. Soalannya kamu, kita boleh menciptakan air? Tidak boleh. Jadi kamu memerlukan apa? Kita memerlukan Allah. Bergantung pada Allah, lalu Allah telah siapkan air itu kita minum. Mesti bermula pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itulah segala-galanya bermula daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penuntutnya kembali kepada konsep yang tadi. Konsep yang tadi adalah berkaitan manusia jangan menyifati Allah dengan satu bahasa yang bahasa itu Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak mahu. Jadi mengapa adanya bahasa tersebut hakikatnya disesuaikan pada zaman tersebut. Cuma perkara ini tidak diajar, dibagi tahu. Apa maksudnya di sini? Begini, dalam pembelajaran ilmu ada ustaz yang mungkin dia tidak tahu ini. Tapi ada yang tahu, tetapi mungkin belum bersegi untuk bagi tahu. Apa maksudnya di sini? Satu-satu terjemahan yang ada dalam alam Melayu kita yang mengikut pada zaman tersebut. Lalu kita belajar yang cara bagaimana kita jangan mengikut zaman, kita belajar pada dasar yang sebetulnya. Begini, iyyaka na'budu diterjemahkan hanya kepadamu kami sembah. Okey, selesai. Itu terjemahan paling mudah. Hanya kepadamu kami sembah. Itu terjemahan. Tapi kalimah hanya kepadamu kami sembah sesuai pada zaman ulama-ulama ajar umat Islam ketika itu. Kerana kalimah sembah itu bukan pada lidah asalnya orang Melayu, tapi pada lidah orang Hindu. Orang Hindu dia dah masuk Islam, jadi Islam. Tapi jangan digugurkan sembah. Itu. Kenapa? Bagi mereka konsep pada ketika itu adalah kalau digugurkan maka tak tahu nak terjemah apa lagi. Tak ada dah. Kaedahnya begitu seperti mana Rasulullah kata, ya ma'syarul Quraisy, wahai Quraisy sekalian, tinggalkan semua sembahan kecuali Allah. Ambil kaedah itu ulama kita. Tinggalkan semua sembahan kecuali Allah. Apa maksud sembah? Puji, dialah Tuhan. Sampai sujud pada dia, taat pada dia. Sebab dia Tuhan. Itu sembah. Jadi sesuai pada ketika itu. Tapi kalau kita belajar makrifah, iyyaka na'budu, kalau ikut pada makrifah para sahabat, tak ada satu sahabat pun kata hanya kepadamu kami sembah. Tapi yang dimaksudkan iyyaka na'budu adalah iyyaka nuwahhidu. Hanya kepadamu kami mentauhidkan, makna mengisakanmu. Narju, hanya kepadamu kami harap. Nakhafu, hanya kepadamu lah kami takut. Kerana apabila seperti demikian, sifat ubudiyah itu muncul.
Kalau kita baca hanya kepadamu kami sembah, kemudian tak muncul. Disebabkan apa? Kerana kita tak sesuai dengan kalimah itu atas diri kita. Tapi bila kita kata hanya kepadamu, Ya Allah, aku hanya mentauhidkanmu, mana tidak mensyirikkanmu. Dia muncul. Hanya kepadamu saja kami mengharap. Dia muncul. Hanya kepadamu dah sahaja kami memintanya pertolongan. Dia muncul. Hanya kepadamu saja nawakkalu ataupun dibaca nuwakkilu. Hanya kepadamu dah kami bergantung. Dia wujud itu. Tapi kalau hanya kepadamu kami sembah, awaklah sampai kita. Sebab kitab yang kita belajar ni bukan kita orang awam. Bahkan mungkin saya baca, mungkin tuan-tuan perempuan pun mungkin tak faham yang awal. Sehingga dah disyarahkan. Bila saya syarah, disesuaikan pada kaedah hari ini. Kalau kita syarah kembali atas kitab ni, saya pun tak jumpa nokta ni kat mana. Kitab kita ni tak ada nokta. Tak penting kat mana, nak syarah kat mana, itu pasal dia ambil pada makna dia. Bukan dia ambil pada perkalimah. Perkalimah. Jadi penutup di sini nak bagi tahu kepada kita bahawa ini khalasanya. Dia nak bagi tahu bahawasanya memandang Allah Ta'ala dalam setiap kejadian adalah apa yang Allah cipta. Yang kamu lihat hakikatnya Allah. Kalau kata hakikatnya Allah, mana Adam ni Allah, Allah ni Allah, Adam ni Allah, Adam ni Allah, Allah adalah alam. Itu yang bagi jadi masalah sebab kamu tak sampai makrifah lagi. Tapi kitab ni nak bimbing kamu kepada makrifat. Kalau tak sampai, kamu jangan bawa itu. Sebab kamu akan bertanya, itu yang jadi kaif. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala cipta alam, tapi dia kata dia lah alam. Tidak dikatakan demikian. Dia kata mencipta alam. Lalu bila kamu melihat alam, kamu sedang melihat pencipta alam. Macam mana nak dikaitkan kamu sedang melihat pencipta alam? Itu yang dikaitkan dengan Asma'ul Husna. Patutlah mengapa dia tak nampak? Kerana dia tak nampak Asma'ul Husna. Itu masalah. Lalu kalau tak nampak Asma'ul Husna, tak belajar Asma'ul Husna. Contoh ini, bila Allah uji kita sakit, kita jangan nampak kita sakit. Dan jangan nampak kita orang yang sakit. Tapi nampak waqul insanu dha'ifa. Kita orang yang lemah. Nampak yang itu ubudiyah. Ubudiyah. Sebab apa? Bagi orang yang kaya banyak duit, bila dia sakit, dia tak bimbang. Dia cari doktor-doktor pakar, dia ada duit, bayar je nanti dia sihat. Dia tak pernah nampak Allah. Kita tak mau belajar yang macam tu. Jadi Allah uji kita sakit agar kita melihat kita dia lemah dan kita melihat Allah Asy-Syafi, dia yang Maha Penyembuh. Walaupun kita tak sembuh, tidak, kita sembuh. Tapi saya tak sembuh, saya masih sakit. Soalannya di sini, kamu melihat Allah sebagai Asy-Syafi. Cuma kamu tak tahu sifat Allah Asy-Syafi. Sebab Syafi ni bagi orang awam, Allah Maha menyembuhkan. Lalu dia pun doa agar Allah sembuhkan. Dia tak sembuh. Lalu dia tak nampaklah Asy-Syafi sebab tak sembuh. Mengapa? Kerana inilah maksud saya, bila dia menyifatkan Allah, disifati akal, maka dia akan jumpa yang ini. Lalu ulama tasawuf kita menerangkan, ini Allah Asy-Syafi adalah bukan kamu sihat, tapi kamu sakit. Lalu bila saja kamu sihat, maka Allah Asy-Syafi begitu. Ini. Sebab apa? Kalau sekiranya kamu sakit, masih sakit, walaupun doa agar sembuh, masih sakit juga. Lalu kamu tak jumpa Asy-Syafi, tak. Asy-Syafi adalah Allah menjaga iman kamu, akidah kamu, etikad kamu ketika mana kamu sakit. Maksudnya adalah berapa ramai manusia di dunia yang sakit sehingga cari Tuhan yang lain. Berapa ramai yang manusia bila dia sakit, dia merintih sehingga dia bunuh diri. Berapa ramai yang manusia yang sakit sehingga rosak mental dia. Kerana apa? Dia tak nampak Allah. Lalu bila kita mengajar yang makrifah, kita belajar yang makrifah, bila kita sakit, kita melihat apa? Allah Subhanahu Wa Taala sedang sembuhkan aku kerana aku yakin dia Syafi, sembuhkan mentalku, jiwaku, hati. Sehingga aku mati dalam keadaan zahir yang sakit, tapi hakikatnya dia adalah orang yang Allah telah syafikan jiwanya. Sehingga matinya masuk surga.
Inilah Asy-Syafi'i. Wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Itu pasal ada orang tak percaya baca Quran boleh sembuh. Orang sakit baca Quran boleh sembuh. Ada profesor Islam tak percaya ni. Dia kata kena makan ubat juga. Ialah ubat ikhtiar. Baca Quran ke ikhtiar, di ibadah. Kita kena tahu baca Quran itu ibadah, bukan ikhtiar. Ikhtiar tu yang makan ubat. Lalu mengapa dah baca surah Al-Fatihah? Agar suatu kamu diuji sakit, kamu tak cari Tuhan lain. Agar bila kamu sakit, Allah uji kamu, agar kamu tahu kamu lemah, kamu kena bergantung dengan dia, kamu tak ada apa-apa, kamu tu fakir. Kamu tahu yang itu, Allah sedang syafikan kamu, sedang syifatkan kamu. Sebab betapa ramainya orang tak ada macam ni. Barulah kamu nampak, itulah hakikatnya Asy-Syafi'i. Tapi mengapa Allah uji ketika kita sakit Asy-Syafi'i ini? Ketika mana kamu sakit, kamu dah tak ada siapa-siapa. Doktor pakar pun kamu tak percaya dia. Dia kamu tahu, kamu hanya percaya dia ambil duit kamu bayar je. Tapi kamu tak percaya dia. Kenapa? Agaknya kerana Allah uji kamu agar kamu jangan berpakat dengan dunia ini. Bila kamu faham, itulah Syafi'i, Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran yang dibaca itu sifat untuk hati kamu. Bukan ketika mana kamu sakit itu, sakit ini, lalu kamu sembuh. Itu adalah takdirnya, tak kamu. Itu pasal berapa syekh-syekh ulama-ulama besar apabila dia sakit, tetap dia akan sakit sampai mati. Akan kata dia ulama Quran. Quran adalah hatinya, kenapa tak sifat diri dia? Kerana kamu memikirkan sifat itu berlaku gitu. Pada hakikatnya tidak gitu. Kerana Allah, kamu menyifati Allah dan sifat tadi Syafi'i dengan akal kamu. Itu yang Allah nafikan. Apa yang sifat itu bukan demikian. Ada dia. Tidak. Sudah akidah, sudah wajah kalau dikatakan adakah makhluk memberi kesan, memberi bekas, adakah termasuknya syirik khafi, syirik yang tersebut. Di sini ada ulama-ulama kata dua. Yang pertama, kalau sekini kesan itu dibina dengan makhluk dengan izin Allah, itu syirik, bukan syirik khafi, syirik jali dah. Apa maksudnya? Makhluk dapat beri kesan tanpa izin Allah. Tanpa izin, bukan bidil ni. Seperti mana contoh begini tentang mukjizat pun sama. Nabi Isa alaihissalam ini orang mati, dia bangunkan. Ini orang yang buta mata, dia sapu, celik dia. Ini Allah ajar akidah. Disebabkan apa? Pada zaman itu, orang memandang Isa dah bukan macam manusia. Ini Tuhan ni. Tuhan. Yang agaknya, hanya Tuhan yang boleh menyembuhkan, hanya Tuhan saja. Contoh mata dia celik orang tu. Orang biasa mana boleh buat itu. Bahkan pada zaman Nabi Isa banyaknya doktor-doktor yang hebat-hebat. Tak ada doktor yang macam tu. Lalu Allah turunkan Quran mengajar kita. Itu semua diizni. Makna kesan yang dilakukan oleh Nabi Isa itu dikiaskan juga kepada setiap umat manusia yang memberi kesan, dan Allah diizni dengan izinku, maka dia tidak menjadi syirik. Tetapi kalau sekiranya kamu terus mengakui manusia dapat memberi kesan tanpa biiznillah, biizni, kamu syirik. Contoh begini, makan dapat memberi kenyang, itu sekadar adat. Tetapi kalau sekiranya kamu kena makan baru kamu akan kenyang, itu tidak diperbolehkan. Sebab ada saja orang yang tak makan, seperti mana orang berpuasa, kerana Allah yang kenyangkan dia. Hadis Rasulullah SAW, jangan kamu maksud orang yang sakit untuk makan, kerana Allah sedang bagi dia makan, sehingga dia kenyang dengan makanan rohani. Jadi di sini terjawab dua kan. Yang pertama, dia tidak akan menjadi syirik khafi, tapi syirik jali. Syirik itu besar. Bila kamu tak nampak dia berlaku atas izin Allah. Kamu nampak manusia boleh memberi kesan, tapi bukan kerana Allah, tak perlu dengan Allah. Itu syirik. Itu adalah akidah orang kafir. Itu yang pertama. Yang kedua pula kata ulama-ulama bahawasanya dia sudah akidah, ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, memberinya kesan tu. Yang pertama adalah manfaat, yang kedua adalah mudarat. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila kita melihat satu yang memberi manfaat,
maka kita akan melihat Allah An-Nafi' yang maha memberi manfaat kepada kesan hamba-hamba tadi. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala utus kita Rasulullah, ilmunya, sabdaannya itu nafi', itu semua memberi kesan, itu manfaat. Kalau Allah uji kita dengan musuh-musuh kerana kesan daripada musuh memberinya mudarat. Lalu Allah berfirman, Ad-Dar, itu Dar, Asma-Ul Husna Allah, Dar, yang mana memberi mudarat. Maksudnya adalah musuh-musuh Islam dapat memberi mudarat dengan kezalimannya, keaniayaannya, yang ini kembali atas Allah Subhanahu Wa Taala mengendaki dia berlaku. Tu. Jadi maksudnya apa di sini? Kesan yang dimasukkan hanya dua, memberi manfaat, memberi mudarat, tetapi keduanya adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itulah apa yang saya jawab di sini, dua perkara ini akan kembali balik atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa mengatakan, barang siapa mengkaitkan bahawasanya adakah syirik khafi, kalau kita mengatakan sesuatu dapat memberi kesan, kita tak kata syirik khafi. Tapi ulama kita ada sunnah wal jamaah kata syirik jadi kalau sekiranya kamu mengkaitkan memberi kesan tanpa biiznillah. Tetapi tidak menjadi syirik kalau kamu kata semua yang Allah cipta memberi kesan ini. Pada jawapan saya yang kedua, sekiranya tidak dikait, maknanya mengkaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan manfaat atau mudarat itu berlaku. Jadi bukan syirik khafi, syirik jali. Tak masuk syirik, belum masuk syirik. Khafi pun tak masuk. Soalan ditanya begini, kalau kita solat, kita rasa solat ini adalah daripada keupayaan kita, kekuatan kita. Adakah termasuk syirik khafi ataupun jali? Tak masuk syirik khafi dan juga jali. Tapi ada juga ulama tasawuf kata bahawasanya termasuk syirik khafi. Tapi ulama akidah ada sunnah wal jamaah maupun Hanafi, bila kita solat, aku boleh solat kerana kekuatanku, daya upayaku. Adakah dia syirik? Ulama kata belum masuk syirik. Yang menjadi syiriknya khafi kalau sekiranya dia menyatakan ini dengan kesombongannya. Aku boleh solat dengan diri dia. Itu kata ulama, itu adalah kesombongan. Itu juga adalah daripada kejahilan, tapi tak masuk syirik. Syirik khafi tak masuk. Apa masuk syirik? Menyekutukan Allah. Bukankah Allah Maha Kuat? Lalu dia kata, aku pun ada kekuatan. Itu syirik. Tetapi bila dia mengkaitkan bahawasanya dia solat dengan kekuatannya, kata ulama, dia tidak syirik kerana dia tahu kekuatan yang beri adalah Allah. Sebab ayat Quran Allah berfirman, hendaklah kamu berperang dengan kekuatan yang kamu ada. Jadi bila para sahabat pun berperang, lalu mereka akan gunakan kekuatan mereka yang Allah beri kepada mereka. Lalu bila kita solat, maka kita pun mengkaitkan kekuatan yang Allah beri kepada kita. Itu masuk tidak masuk syirik. Lalu aku solat dengan kekuatanku, maksudnya tidak syirik kerana dia tahu kekuatan yang dia ada adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak syirik. Cuma soalannya, kalau dikata begitu boleh masuk syirik. Cuma soalannya balik, adakah seorang mukmin boleh kata aku solat dengan kekuatanku, tidak ada kena-mengena dengan Allah? Itu bukan mukmin. Dia takkan mungkin seorang yang Islam, yang beriman, lalu dia mengatakan aku solat dengan kekuatanku tanpa melaluinya la hawla wala quwwata illa billah. Itu bukan mukmin. Jadi bila seorang mukmin kata aku solat dengan keupayaanku, kekuatanku, tak boleh masuk syirik kerana orang mukmin tahu kekuatan dan upayanya Allah yang beri. Itu Allah Taala. Perkara ini ada perbahasan yang halus dia begitulah. Ada makrifah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri sebab seorang guru boleh menyampaikan. Tapi masuk kat kita ni, level kita ni dah sampai kat mana? Ada di antara kita bila kita sebut seorang ulama ataupun seorang siapa-siapa yang mengajar, dia tahu bila sampai kepada dia, ini rendah, ini bawah. Dia kefahaman dia tinggi sana.
kita ni rendah. Ada juga bila guru kita sampaikan, ui dosanya faham tingginya, padahal yang disampaikan itu basic, itu makrifah dia. Ada juga bila guru sampaikan, maka dia pun faham, kenalah dengan level makrifahnya. Jadi jawapannya adalah makrifah kita semua kurniaan Allah, bukan daripada kita. Semua ada istiqdad. Istiqdad adalah kita membuat persiapan kita bagaimana nak terima seluruh makrifah tadi. Gitu. Dan terima makrifah itu, kita mesti ada istiqdad kerana Allah beri melalui istiqdad kita. Kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala beri tanpanya istiqdad, dan itu bukan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah bila beri, kita kena faham yang ini. Allah bila beri sesuatu ilmu kepada kita, kefahaman, kalau dia langsung daripada Allah, ia bukan satunya kalimah, bukan satu huruf, bukan satu bahasa, bukan satu gambaran, bukan sesuatu yang boleh dibayangkan, itu daripada Allah. Itulah makrifatun. Yang datang kepada kita bukan kalimah, bukan suara, bukan huruf, bukan yang boleh digambarkan, dibayangkan, itu makrifah. Itu laduni namanya. Laduni ini ilmu makrifah. Tetapi kalau sekiranya sampai kepada kita, ada bahasanya, ada hurufnya, ada terjemahannya, itu bukan makrifah. Itu sekadar satu maklumat yang telah sampai ke kita. Tetapi nurnya tiada. Makrifah Allah tanpa suara, tanpa kalimah, tanpa huruf, sampai ke kita, itu nur. Untuk membezakan apa yang Allah beri dengan akal kita. Itu yang saya sebutkan tadi. Sekarang ni kita punya fatih ilmu dah sampai kepada kita dengan terjemahan, dengan huruf, dengan gambaran. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala dia memberi ilmu makrifah bukan dengan itu. Kita yang kata begitu. Hakikatnya bukan begitu. Oleh kerana itulah bila kita dapat yang ini dengan terjemahan, dengan suara, dengan itu semua, akhirnya kita dengar waktu itu, kita balik, esok kita dah lupa. Kerana itu bukan nur. Tapi bila nur dah masuk dalam hati, sampai mati kita ingat ilmu itu. Kerana Allah bagi, dia tak akan binasa. Dia tidak akan lebur dan hilang. Itulah perbezaannya ilmu nafi'ah tadi yang didoakan oleh Rasulullah. Makna ilmu yang langsung Allah beri. Jadi kefahaman itu adalah langsung. Cuma guru sampaikan, kerana itu pintu, babul ma'rifah. Seperti mana contoh kita belajar sifat Allah. Sifat Allah hanya membawa kepada babul ma'rifah bis sifatillah. Pintu ma'rifah untuk mengenal sifat Allah. Tapi bukannya kamu belajar sifat Allah sehingga kamu kenal hakikatnya Allah dengan sifatnya. Itu tidak, kata ulama akidah ada sunnah wal jamaah. Apa maksudnya? Kalau kamu kenal Allah sebagai Al-Alim, kamu tahu Al-Alim itu apa? Yang maha mengetahui. Kamu tahu Allah yang maha mengetahui? Tahu? Cuma soalannya kamu tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui? Dia tahu segala-galanya. Dia tahu segala-galanya. Kamu tahu tak apa yang Allah tahu segala-galanya? Mana nak tahu? Mana itu bukan sifat Allah. Kamu yang sifat ke Allah itu. Kenapa? Kamu hanya kenal Allah sebagai Al-Alim yang maha mengetahui. Tapi kamu tak tahu apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruhnya kamu sendiri ilmu Allah kamu pun tak boleh nak menguasai. Wala yuhiduna bihi ilma. Maka tidak ada siapa pun yang dapat mengetahui sehingga dia boleh menggenggam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah dari sunnah wal jamaah. Lalu ilmu yang kita tahu Allah beri, bukan ilmu dia. Ilmu dia itu qadir azali, pada zatnya. Jadi ilmu yang kita ada, ilmu itu sama seperti mana Allah bagi kita makan, Allah pun bagi kita ilmu. Sehingga kita faham seperti mana kita pun hilang dahaga. Itu barulah kita kenal Allah. Tapi kalau kita kata sekian tu ya Allah kata amma yasifun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah membacanya sebelum bagi salam. Kalau kita hafal salah satu sunnah Nabi, sebelum Nabi bagi salam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah Nabi salat,
Nabi juga membaca Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin 3 kali pada satu hari kata Rasulullah, maka di akhirat ada satu mizan akan menimbang. Dia baca yang ini, beratnya mizan meliputi seluruhnya. Apa maknanya? Belum lagi ditimbang amal yang lain, baru ditimbang bacaan ini dan memenuhi timbangan mizan. Dan Rasulullah juga telah membaca Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin setelah daripada solat Nabi. Kita zikir astaghfirullah la ilaha illallah, tapi yang dibaca Rasulullah adalah Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Bahkan sebelum Nabi angkat tangan doa, Nabi baca dulu Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Mengapa agaknya Nabi mengajar agar mengetahui sifat Allah, sifatnya bukan disifati dengan akal kita. Itu amma yasifun. Lalu kata Rasulullah, apabila kamu memberi salam padaku, beri salam juga kepada para anbiya dulu, rasul-rasul. Wassalamun alal mursalin. Barulah kamu mengakhiri walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hal ini kamu baca saja. Di kalimah hanya bersekadar bacaan, maka kamu akan mendapatnya barakah dan fadilatnya. Walaupun tanpa penghayatan daripada apa yang kamu baca. Itu. Ini baru dapatnya satu ilmu. Lalu bila kita amalkan, itu nur. Kerana dia tak terpadam. Bila dia tidak terpadam, bila kita masuk barzakh, malaikat akan bawa ni. Kalau sekiranya pada setiap kali kita waktu pagi membaca, setiap pagi hari-hari dunia, malaikat datang dan malaikat beritahu, Allah memberi ganjaran sekian-sekian. Wahai malaikat, sesungguhnya aku telah mati. Tidak lagi ada amal. Mati pada amal kamu, tapi tidak mati pada ganjaran fadilat yang Allah beri kepada kamu. Itu pasal kata Rasulullah, orang yang mati, ilmunya berjalan lagi, pahalanya berjalan lagi. Kerana Allah masih meneruskan pahala dia. Imam Syafi'i lebih 1000 tahun dah wafat. Pahalanya tak pernah berhenti. Para sahabat semua pahalanya ghairu mamnun. Tak pernah berhenti. Kenapa? Allah yang bagi pahala. Bukan atas dasar mati seseorang dan tak ada pahala. Tidak. Itu salah dia sudah akidah. Sebab Allah berfirman, illa alladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang hidup beriman beramal soleh, nanti dia waktu dia hidup dan dia mati, falahum ajrun ghairu mamnun. Ganjaran pahala baginya berterusan. Jadi itu sifat betul. Tapi bila kita manakat, bila orang tu mati dan tak ada apa dia tak amal. Dah kosong, dah zero, dah berhenti. Itulah maksudnya seseorang dalam menyifati atau ini dengan cara yang tak beradab. Contoh begini, orang yang mati syahid, kita kata orang ni mati. Padahal Allah kata, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya. Jangan kamu kata orang-orang yang syahid itu mati, dia hidup. Kita kena kata dia hidup. Itu adab. Itu adab kita dengan yang makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu salah satu ilmu yang lain pula. Adab. Tak boleh kata dia mati. Dia masih hidup sebab Allah yang kata. Dia ni tak ada dah. Pahala dia tak berhenti. Pahala dia berterusan. Itu adab. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya minta maaf juga. Kemudian kita ini terpanjang.